Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khalaqal 'ilma illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 54. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailin وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Termasuk pada ayat yang ke-177 daripada surah Al-Baqarah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tiada kebajikan itu bahawa kamu hadap akan muka kamu pihak masyriq dan maghrib. Masyriq maknanya timur, maghrib barat. Pada semayang turun ini ayat menolak atas Yahudi dan Nasara yang dakwa mereka itu yang demikian itu. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. Tetapi kebajikan itu mereka yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir dan segala malaikat dan kitab dan segala nabi-nabi dan mengeluarkan harta sedekah serta kasihnya kepada yang empunyanya, kerabat dan sedekah segala anak yatim dan segala miskin dan orang musafir dan segala orang yang minta sedekah dan pada menebus hamba mukatab dan tawanan dan yang mendirikan sembahyang 5 waktu dan mengeluarkan zakat yang fardu dan segala yang menyempurnakan dengan janji mereka itu apabila berjanji dengan Allah atau manusia dan segala orang yang banyak sabar pada kepapaan dan kesakitan dan ketika peperangan sabilillah. Ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bermula mereka itu yang tersebut itu segala mereka yang benar, mereka itu pada iman dan kebajikan, dan bermula mereka itulah mereka yang takut akan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut. Ayat yang kita dengar tadi mengandungi satu jumlah faedah yang sangat besar, faedah yang sangat penting di dalam Islam, dan juga mengandungi akidah yang benar. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada permulaannya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman semayang menghadap Baitul Maqdis. Kemudian dipindahkan pula kiblat daripada Baitul Maqdis kembali kepada menghadap Baitillah di Mekah. Sehingga menjadi kesukaran yang demikian itu atas jiwa beberapa
orang di kalangan muslimin. Maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ayat ini kerana menerangkan hikmah yang demikian itu. Iaitu yang dikehendakinya bukanlah kiblat atau Kaabah atau Baitul Maqdis, timur atau barat, bukan nak ke tu. Tapi menjunjung perintah Allah itulah yang penting. Dan itulah yang dikirakan kebajikan. Menjunjung segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Maka menghadap ke Baitul Maqdis, junjung perintah Allah. Pusing balik menghadap Kaabah juga junjung perintah Allah. Ikut apa yang disuruh. Itu tanda orang yang beriman dan orang Islam. Maknanya bukanlah kebajikan kalau menghadap Mekah, menghadap timur, menghadap barat, bukan hak tu. Takwa ni bukan situ. Menghadap tu kerana perintah. Di situ. Jadi perintah Allah tu yang penting. Menghadap mana-mana tak penting. Maknanya kalau Allah Ta'ala perintahkan menghadap Jepun pula, menghadap pula Jepun. Takdir kata. Tu orang yang beriman. Walhasilnya semuanya kerana Allah. Bukan diri Kaabah tu, diri kita duduk semayang menghadap ke Mekah tu, tu dah takwa bukan. Kerana perintah tu. Bila perintah Allah, apa jua pun ikut. Jadi kebajikan duduk situ pada tunai perintah. Bukanlah duduk kerana Mekah tu tanah suci apa tak. Itu kemudian tu makhluk belaka. Itulah sebenarnya takwa, itulah sebenarnya kebajikan. Dan itulah yang dikatakan iman yang sempurna. Walau di mana pun disuruh berhadap, kita taat dan akur, kita tidak lawang perintah Allah, itulah yang dikatakan kebajikan. Bukan kebajikan diri kita hadap tu. Maka jikalau bukanlah perintah Allah supaya menghadap Kaabah, kita tak menghadap pun. Sebagaimana kata sahabat-sahabat yang mengelilingi batu Kaabah, kalau Nabi tak keliling, kami tak keliling pun benda batu saja. Dan kata pula Sayyidina Umar, kalau Nabi tak tiung muhai ajar surat, aku tak tiung-tiung ni. Jadi bukan kerana batu. Kerana batu Nabi tak tiung pun Sayyidina Umar tiung. Dah berkat. Kata Sayyidina Umar, kalau Nabi tak tiung pun aku malas nak tiung. Dah Nabi buat, aku kasih ke Nabi, aku taat ke Nabi, ikut juga. Tu orang beriman. Walakinnal birra man amana billah. Tadi dia kata bukanlah semata-mata menghadap sana sini, menghadap situ sini adalah kebajikan. Tapi kebajikan tu yang sebenar, yang pertamanya Tuhan gariskan di sini, man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan orang yang beriman dengan hari akhirat. Banyak di dalam ayat-ayat menggabungkan beriman dengan Allah dan beriman kepada hari akhirat. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Jikalau kamu berbalah pada satu perkara, ni kata hukum gini, puak ni kata hukum gini, satu golongan kata kalau berzina gotang 100 gotang, golongan ni kata hei dah lewat 100 gotang, Islam belaka buat 30 gotang, mari golongan ni pula 180 gotang. Balah tanazak dia panggil, balah kira, farudduhu ila Allah war rasul, maka baliklah kepada Quran, kepada hadis. Buka Quran. Balik kepada Quran tu Tuhan buat syarat kalau mu beriman pada Allah dan beriman ke hari kiamat.
Orang yang kalau mu balah, mu kata gini aku, kalau mu ni puak-puak semua ni beriman pada Allah pada hari akhirat, maka buka Quran, buka hadis, dia selesai masalah. Kalau tak mau buka tu tak beriman, tak mau rojak tak beriman. Sebab dia syarat gitu. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tu berat. Bila sebutkan jika kamu beriman dengan Allah, patut hari beriman dengan hari akhirat. Padahal lain tak sebut apa, malaikat, kitab dayah dah. Jadi golongan yang tahu dah dalam Quran ada sebut gini-gini, tak mau buka Quran. Tahu dah kalau mana bukan nak menang. Penyakit nak menang ni kena kepada ramai orang. Sebab tu kita dalam buat satu benda, jangan duduk nombor satu nak menang. Nak menang kalau malah cara aku tak patang tu kata. Nak benar, bila dah nak benar, menang kalah pun menang. Faham baik? Jadi tuan kata, kalau mu beriman, percaya pada Allah, percaya pada hari kiamat, dia gitu. Gini juga dalam ayat ini, orang yang sebenar-benar kebajikan dan takwa, man amana billah wal yawmil akhir. Berkata Ibnu Abbas pada menerangkan ayat ini, bukanlah dikatakan kebajikan tu atau takwa tu semayangmu kan. Semayangmu kan takwa. Buat 5 kali sehari bukan. Baca panjang, baca sedar, bukan takwa situ. Bukan kebajikan duduk situ. Dan bukan amalan-amalan kamu. Allah Ta'ala perintahkan kamu dengan mengerja yang fardu, yang wajib, dan beramal dengan je. Jadi kita beramal tu kerana perintah daripada Allah. Di situlah kebajikan dan takwa. Tuhan tak mau semayang kita tu, tak siapa ke dia. Itu untuk kita. Tanah rokok sujud. Yang dia nak takwa daripada kita. Mana? Bila dia perintah, taat kut kata. Tu dia nak. Faedah semayang kembali kepada makhluk, pada manusia, bukan kepada Allah. Sama macam firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain tentang korban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah mencapai akan Allah oleh daging-daging korban dan darah korban, dan tetapi sampaikan Allah itu kepada Allah itu takwa kamu. Bukan ini nak daging untuk fakir miskin. Tak mau daging untuk fakir miskin. Lepas tu dah naik ke langit daging untuk makan bumi, buat gula, buat apa. Hak dia nak takwa ni. Takwa mana? Takwa ni ialah junjung perintah. Di situ lah tinggal larangan. Jadi hak tu dia nak. Nak dengar ketaatan daripada hamba. Bukanlah lembu gitu gini bercundak. Hak tu untuk hamba sembelih ramai-ramai gula. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Hari akhirat ni bermula dengan kematian. Bahkan kalau kita buka kitab menceritakan hari akhirat, maka dia akan bermula dengan bab kematian. Kematian adalah permulaan akhirat. Kematian, alam barzakh, bangkit di padang mahsyar, titiang sirat, hisab dan sebagainya, semua itu adalah hari akhirat. Dan para malaikat, kita beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa kita lebihkan ataupun kita benci ataupun kita buang sebahagian daripadanya. Semuanya kita beriman adalah tentera-tentera Allah. Orang Yahudi dia beza-bezakan akan malaikat. Dia beriman tapi dia beza-beza. Jibril tak suka. Wahai tak kenal. Tak boleh gitu. Kalau Mikail kenal sangat dia. Tak, orang Yahudi. Pasal Mikail ni di antara kerjanya benda Haji Mat tidur. Mikail
beriman. Beri makan. Itulah. Yang uji berahi sangat Mikail pasal menurunkan rezeki. Dia nak makan darah saja. Dah. Lagi pula tidak suka Israel. Tapi kalau fikir-fikir sungguhlah orang mari bunuh ayah kita suka. Memanglah pada akal tak, kita pun tak kenal. Dengan dia mari tu mati kerah ayah kita. Tak. Seorang nama dia Israel. Dengan sebab dia berkunjung ke rumah kita, mati anak kita, mati bini kita. Nah, dia yang tukar bunuh. Seolah-olah gitu. Tak kenal kita, memang kita nak marah. Kalau dah nak kata. Tapi dah perintah Allah, tentera Allah, malaikat Allah, tak kata apa kita. Kerana itu. Jadi ganding dengan sebab dia ni orang suruhan Allah, malaikat Allah, tentera Allah, maka kita sepatutnya marah. Jadi tak marah dah. Kerana kerja dia. Maka orang buat kerja yang diperintah Allah, tak boleh marah. Kalau kita nak marah pada orang ngajar, orang begitu, orang gini, kita terdulu lebih kita marah pada malaikat maut. Kerana dia dah yang ambil nyawa adik kakak kita dulu, kini dan selamanya. Tak? Marah ke dia tu? Tak apa tak boleh marah? Tak boleh. Dia buat kerja perintah Allah. Bukan dia pandai-pandai. Wal kitab. Dan segala kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua kita beriman belaka. Kitab Injil kita wajib beriman. Jangan kata kitab Injil nawa, kitab Taurat nawa, ada cakap gitu. Tak boleh. Kitab Injil diturunkan oleh Allah, sebutkan dalam Quran. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Kitab Zabur. Nah, jangan kata nawa gitu. Dia kata tak betul tu hak orang reka. Hak orang tambah, hak orang tukar, hak tu nawa. Kalau jangan kata Injil gitu, tak kena kepada Injil yang asli. Mereka kita nak sebut pula Injil yang telah diubah. Tu baru tak betul. Kalau kata Injil saja, maka kena kepada Injil yang benar. Kalau kata Taurat saja, kitab Taurat yang benar tu dah. Jangan kata tak. Nawa apa semua. Itu kitabullah belaka. Wajib kita beriman. Memang turun daripada Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Kita kena beriman isi kandungannya. Cuma kita tidak wajib beramal dengan isi kandungan. Beriman wajib, beramal tak wajib. Beriman lain, kita percaya ini kitab daripada Allah. Beramal kita gunakan segala perintah-perintah di dalam. Tak beramal kerana telah dinasahkan dengan kitab yang terakhir, kitab Allah Al-Quranul Karim. Beriman juga maksudnya beramal. Kalau beriman saja kepada kitab tapi tak amal, tak jadi. Beramal saja tapi tak beramal, boleh tak? Guna pula. Beriman tapi tak amal, percaya tapi tak ikut, itu lain. Itu satu golongan. Percaya kitab Allah, kitab yang benar gitu gini, tapi tak ikut Quran, bahaya. Itu satu golongan sesat. Beramal dengan Quran tapi tak beramal. Quran ni kalau kau tanya benda beramal dengan Quran tapi tak beramal, baca lah bila ikut. Baca beramal lah. Tak mana-mana baca surat Yasin. Meneleh baca surat Yasin. Nampak? Habis surah baca. Siap dengan tajwid. Dengan mucung mulut-mulut Ismail. Siap dengan ikhfa' hukum lima, ikhlas, idram, bila gunah, ma'ah gunah, kau punah. Banyak bahasa. Tapi dah ikut hukum, tak boleh ikut. Tak boleh. Ni ikut ramal. Ikut ni berat. Itu beramal tapi tak beramal. Jawab gitu. Balik awal. Balik awal tu. Dah pandai baca, ikut Quran, selamat. Pandai baca, dah ikut Quran, balik awal. Tak pandai baca, ajak katman kali. Urut nu je kata lah alik.
Tapi dia ikut. Orang kata huduk molek. Orang kata hukum ni molek. Tak, bayar gitu dah. Lepas tu ramai tu guru Quran adalah dalam neraka. Guru Quran dah. Tak baca dengan belagu apa semua. Tak, dalam neraka, na'udzubillah. Wa atal mala ala hubbihi. Di antara yang dikatakan kebajikan itu, orang yang memberikan hartanya hak dia kasih. Orang yang beri harta yang dia kasih. Ala hubbihi ni yang dia sayang, yang dia lokek, dia suka sangat kepada harta tu. Hak tu yang diberi kepada orang. Mau payah kan? Harta kita sayang. Banyakkan kita ni molek dah beramal, tapi harta yang tak sayang. Harta yang tak sayang, beri korang. Mana tak sayang? Mana RM1 tak sayang lah. RM1,000 sayang, RM1. Nah, lepas tu kita dengar, dalam bank ada RM10,000. Nah, 5% RM1. Ada juga gaji kita ikan. Gak itu ambil kita puk tak muka. Kalau kelas gaji kita hikam dah. Dah ada 1,000 lah bank RM1,000. Bukan kelas kitab mutadi tu, mutawasit je. Sebelah kaki menjadi wali. Tak ada buat kerja dah maksiat zahir. Tunggu nak tahu masalah. Khatir batin ni. Mengaji kita ikan. Ada 1,000. Wisria. Enggak wisria. Terus ngaji lah kita tidak padang ngaji kita ni KBSR. Bukan orang sini cerita kat lain. Biar mana sabar. Biar mana sabar. Harta yang kita kasih. Sebab manusia ni biasanya diberi harta yang tidak kasih dah. Baju hak buruk dah. Hak cari dah, tak ada butang, pakai beli baju korang, kawan tu ambil baju. Pakai tu tak ada bersih hutang. Hak cabut hutang baru nak beri korang. Kasut tak ada tali-tali beli sendiri lah. Beli tali. Kawan tu ingat boleh pakai selalu. Beli tali, mampu pula naria. Boleh-boleh ada piti beli belanja, mampu seru. Kalau beli seluar, cabut zip. Bibik korang zik dia lekat sikit pada tahu dah payah lah dia nak buat dah. Dia kata ni lekat sikit mumpun minyak kan. Kata gitu. Dia tahu dah lekat. Jenis apa jenis gitu. Wibi hak buruk-buruk. Kalau tanah-tanah nak wibi korang nak air. Awak sugar. Tanah hak molek tu banglo dia bijuk. Hak kita kasih ala hubbihi, hak kita kasih. Maka dalam sebuah hadis kata afdalus sadaqah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Sedekah yang afdal ialah engkau bersedekah dalam keadaan engkau sihat dan engkau rasa sayang kepada harta itu, yang kau bercita nak kaya dan kau tak suka jadi miskin. Nabi kata, mana kita suka pada harta tu, kenang sangat ke harta tu, sayang ke harta tu, dan bimbang kita jadi susah, dan kita nak, kalau boleh nak jadi kaya lagi, dalam keadaan tu sedekah apa. Dan dalam ayat yang lain juga Allah Ta'ala menyebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tiadalah kamu mencapai akan birra, akan kebajikan, sehinggalah kamu infak, kamu belanjakan, kamu beri kepada orang harta mana mimma tuhibbun, daripada harta yang kamu sangat kasih kepada dia. Dia tidak ada pahala lah. Boleh. Orang tanya ulama-ulama, kalau kita beri baju hak second hand dah korang, hak kita tak sayang dah, boleh pahala tak? Boleh pahala. InsyaAllah boleh pahala. Tak, kalau kata ada kita ada 1,000 dalam bank, kita beri RM1, boleh pahala. Dia kata, tetapi sikit boleh. Kita nak banyak. Kalau nak banyak, mimma tuhibbun, daripada yang kamu kasih. Daripada benda-benda yang kita kasih. Jadi maknanya tidak mencapai kebajikan yang sempurna, tidak mencapai pahala yang banyak dengan hanya memberi benda-benda yang kamu tidak kasih.
Tetapi mencapai kebajikan yang banyak, pahala yang sempurna, kalau kita beri, kita infak akan harta yang kita kasih. Tak? Dah kita nasi, kita sayang dah nasi kemarin. Tak? Dah kata nak beri harta piti dalam bank, nak pergi draw pula. Nak kata ke tukang tik dia tunggu sekejap boleh tak? Saya pergi draw di bank, nak pergi cocok. Saya pergi buat tubik kereta apa semua, tak sanggup. Tak? Ada piti tapi RM5. Dan ni derma nak buat pondok ni, takkan aku nak beri RM5. Nak? Dah nak cocok tang-karang sikit piti. Nah, baru boleh gaji. Takkan nak beri RM5 ni buat pondok ni. Nak? Orang nak mengaji agama ni. Nah, pokok aku nak beri RM500. Dia gitu. Kata gini ya, tunggu setahun, saya pergi di bank boleh. Awak pergi mahal lain, awak mari lagi. Saya nak pergi di bank. Jadi saya nak ambil dalam bank, ada RM5,000 dalam bagi awak RM500. Nak banyak lagi. Nah. Payah orang nak buat gitu. Mereka tidak lalu kot rumah kita. Orang nasib baik tak lalu kot ni. Nang. Lepas tu gua buat haji. Apa masa buat haji. Apa tahun kebah mulai nombor. Betul lah. Faham bodoh umur. Nak. Tak tahu mana hak lebih. Aula. Nak. Hak masih duduk ramai-ramai. Duduk cakap itu. Lalu utik dia buat letang tebal. Tu. Buat tidur. Nak. Kalau orang salam awak tak dengar. Kan dia awak tak dengar. Kita tahu dah ah. Saya ingat utik dia nampak dia surat-surat tangan awak tak dengar. Tuhan tak dengar tahu dia lepok je. Nak. Baru misal. Nah. Mana semangat kita ni nak bantu orang. Tak usah kata hak jenis manusia hak lain agama lah. Sama makhluk hak Islam juga. Malah kita nak tolong. Nak berasa sayang, berasa kedekut. Kalau orang jual-jual, dia nak tengok orang jual. Dia orang tani. Dia bawa kuyuk. Nak. Bawa tikar. Masuklah kampung. Duduk tani orang tanya. Yalah duduk. Nak tiwak. Duduk. Masuk pula. Baik. Kok haram apa semua tak ada pasport. Nak. Ya, jual kelambu. Jual kuyuk. Masuk kampung orang. Lelah dah. Masuk kampung orang. Dah kalau laku kuyuk. Tambang berapa. Nah, bukan untung RM50 kalau aku kuyuk. Untung RM5 dah tambah. Tinggal anak bini. Nak. Serambu murah pula RM15. Tawar pula. Nah. Mana sesama kita dah. Tapi Tuhan awi kita ni senang. Dia tu Tuhan buat susah. Nak. Siapa-siapa tinggal negeri. Jajah nak cari RM2-3 cari. Kita tak belilah. Katakan tak belilah. Kita ada belakang kelambu 3 gelar lah. Orang beli orang dia lagi. Kita sanggup wish RM10 dia. Pasal sama-sama agama. Siang dia lelah. Tak. Dia orang susah. Cari makan nak ini. Tak. Derma RM10. Tak sanggup. 4 kali hidup lagi tak buat. Tak. Sama agama tu. Allah gitu. Kalau kita lakat air. Boleh ajak makan nasi. Tak. Dia nak suruh lambah pun. Takut kata rumah kita makan luar. Nah, bitis pun ya bola kecek. Biarlah sama agama dia. Tidak, saya tak kutip derma biar. Nampak sama agama, awak susah saya senang. Tak? Tu kalau jalan gitu tu kampung bukan rumah banglo. Memang latar ni bongnya. Atak ring. Dan kita tak berani. RM10 ganti kita RM1,000 bulan. Syaitan kata, jangan. Baik beli ojok. Makan anak beranak mu. Dia tak hal. Tengok dia, orang jual gitulah. Tidak kisah dia ni mari daripada jauh ke apa semua. Tak? Ni penyakit itu. Berarok ngaji boleh ngaji belaka. Berarok surah tu. Berarok tu ni. Dan beramal bayar. Jadi kita beri barang yang kasih itu pada zawil kurba. Orang yang paling dekat. Anak beranak yang paling dekat. Dan memang sedekah derma kepada anak beranak yang hampir. Pahalanya lebih daripada yang jauh. Di dalam suatu hadis yang terkenal, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sadaqatu 'alal masakin sadaqah. Sedekah atas orang miskin itu satu sedekah dapat. Wa 'ala zawil rahimi sintani. Dan kalau sedekah atas anak beranak 2 pahala. Sadaqatun wasilatun. Pertama pada sedekah, kedua pada silaturahim. Lepas tu anak beranak dulu. Abah kita dulu kan anak beranak yang susah. Anak saudara.
pupu, anak-beranak tu. Bukan anak kita. Dulu waktu dulu beri sedekah, beri zakat, beri derma, biar dia dulu. Hak ni ramai orang beramal ni. Iaitu dia ni dipanggil kroni. Kroni lu projek tu lain tu. Di kroni dia sama, dia mu sama boleh. Siapa lepas bos, mu apa musikal, mu boleh. Atak mu, kau makuk jambar mu juga, mati cakur mu juga, baju mu juga. Orang lain dia dia pun mati hadis ni. Ya sungguh anak beranak. Dia beramal dengan hadis ni. Maka Nabi kata fahum aulan nasi bika wa bi barrika wa i'ta'ika. Mereka lah anak beranak kau kerabat lebih utama daripada manusia lain dengan buat kebajikan kamu dan pemberian kamu. Kita anak beranak kada widah apa anak beranak dak. Tak dulu. Wal yatama, anak yatim yang masih kecil yang tidak ada usaha. Ni bukan zakat ni. Ni sedekah. Kalau zakat anak yatim tak akan zakat. Tak terima zakat. Ingat tu. Ada orang diberikan anak yatim. Tak sah zakat beri. Dia bukan asal zakat anak yatim. Tak boleh. Dan kalau dia miskin, miskin maka boleh. Tapi bukan nama yatim, nama miskin. Faham baik tu. Sebab yatim dia ada dua. Yatim kaya, yatim miskin. Jadi kalau miskin atas nama miskin, fakir atas nama fakir. Sebab ada juga yatim kaya. Tak? Ayah dia nama ayah dia yatim, ayah dia yatim pula. Ayah dia mati dia jadi yatim. Tinggal harta kaya. Budak kecil ni tak dapat zakat. Wal masakin, dan orang-orang yang miskin. Tak sebut sini orang fakir. Orang fakir lebih aula daripada orang miskin. Wa ibnis sabil, iaitu anak jalanan. Anak jalanan. Orang musafir lah. Yang musafir mencari kehidupan, bukan musafir makan angin. Musafir makan angin dah ya sedekah ke dia. Lama beri sedekah pula nampak bah rombongan siapa di patah waktu buruk. Nampak? Ambil sedekah 5 riyal seorang. Apa? Ibnu Sabil. Itu bukan Ibnu Sabil, itu Ibnu Babil. Sama boleh buat rombongan dengan pakai skirt mari pusat jelek kepala daga. Bukan anak Sabil lagu tu. Anak Sabil ni orang yang di perantauan mencari kehidupan. Walaupun cari dunia, cari rezeki, cari fitih, kesusahan, maka dia merantau sana kemari. Maka kita berilah bantuan kepada orang-orang yang seperti ini. Yang singgah pada tempat kita. Wasailin, dan orang yang minta, orang yang meminta-minta. Orang minta, berilah. Kalau kita ragu, beri juga. Kalau kita yakin, menipu, tak payah berilah. Tapi kalau kita syak, beri. Dia ni tu ke? Dia ni susah. Kita tidak ada bukti lagi. Maka berilah. Beri juga. Kita akan dapat 2 pahala kalau dia tipu. Kalau benar, dapat sepahala. Kalau dia benar, susah sungguh, sepahala lah. Pahala sedekah saja. Tapi kalau dia tipu kita, kita tak tahu. Kita pergi beri juga, dapat 2 pahala. Pahala beri pahala dia tipu kita Orang tipu kita boleh pahala. Orang tipu kita sebenarnya boleh pahala. Sebab tu orang dulu-dulu dia ajar. Kalau orang maknanya orang nuduh kita apa semua, kita buat asyik bunyi di atas rumah dia ajar. Dia kata kita betul gini ada batuk, dia pun buat asyik bunyi bos telah suti. Gitu. Esok rumah you kutuk pula. Awak pula asyik bunyi telah suti. Ada gitu lah cakap kat dia, orang kata lah berok ni. Memang nasi bunyi. Pergi payah nak beramal gitu. Dah waktu buat nasi bunyi ni. Nasi bunyi pasal aku terima kasih kamu, terima kasih apa? Dah mu fitnah aku. Pala mu boleh aku pala haji, pala tu, pala dengar boleh aku licin. Mu licin lah. Maka terima kasih lah. Dak ada nasi bunyi ni. Patut nasi adori kui. Ada nasi tandori. Beri gitu tak cakap. Pasal aku terima kasih lah. Pasal duk kainak rumah kita, duk tipu kita. Terima kasih. Ini we gula sekilo. Memang orang beri hadiah. Biasa beri hadiah ni benda bersih
Tu acok. Bagi si bunyi. Jadi orang minta beri. Dalam satu hadis kata lisa'ili hakun wa in jaa'a 'ala fars. Bagi orang yang minta itu ada hak dia sekalipun datang dengan berkuda. Orang yang kuda kali memberilah. Kalau dia minta. Mana kalau ni mari dengan kenderaan lah. Nak mari motosikal. Saya takwil lah masalah kenderaan. Dan hamba mukatab ni yang cari duit untuk membebaskan dirinya. Maka apa kita bantu. Dan juga orang yang mendirikan semayang. Orang semayang ni orang kebajikan. Tak semayang tak ada kebajikan sama sekali. Yang antara jenayah yang paling banyak dikerjakan di atas muka bumi sekarang oleh orang Islam, iaitu tarikus solah. Orang-orang yang meninggalkan semayang. Itu ramai. Dalam kampung kita boleh bilang berapa orang puak-puak bank. Tak dapat 10 orang tu kalau ada. Jenayah liwat tak ramai. Ada 2-3 orang kalau ada. Dalam kampung kita. Hak kerja bunuh orang, ambil upah tembak orang, tak ramai. Yang tidak solat, Allah ramai. Muat selari, tak muat lagi. Tak tayang 16 barangkali muat. Mana ramai penjenayah yang tidak semayang. Tidak semayang adalah jenayah yang sangat besar. Tapi kita ni ditutup sehingga tak nampak. Meninggalkan salat adalah satu jenayah. Rupa-rupanya anak saudara kita penjenayah. Rupanya anak kita ada juga jadi penjenayah besar. Rupa-rupanya adik kakak kita ada juga menjadi penjenayah yang besar. Kalau kita tahu seorang ni seorang perokok besar, kita terima tak sebagai natu? Tak terima dah lah. Tapi kalau tak semayang, deru rawat natu. Padahal dia besar pada perokok. Kau tengok tarik perokok jalanan, potong tangan kanan kaki kiri. Zina 100 rotang. Mencuri, potong tangan. Minum arak 40 rotang. Edah dadah 40 rotang. Tidak semayang, nampak? Hukum mati mandatori 39B. Tak ada maaf bagi ni. Cuma setengah ulama kata ditangguh 3 hari baru kerak balik dengan 1 waktu solat. Ada ulama kata kerak lalu kalau tak mau taubat. Berat dia. Jadi besar penjenayah besar. Tapi dah kita tak rapak. Dan mendatangkan akan zakat yang membayar zakat. Dan orang-orang yang menunaikan janji mereka bila mereka berjanji. Ini banyak buat nyakit ni. Janji tak tunai janji. Janji tak tunai janji. Aku bayar lah. Tak apa aku bayar lah. Susah-susah lah. Tak ayah sekepek. Nampak? Penjamin pula. Ada penjamin dapat susah. Hak tukar berhutang tembak lari. Tak nampak muka. Hak tukar jamin ni jadi susah. Padahal kawan dia berkorban dah tolong jamin. Nama. Tidak orang dakwi pinjaman. Penjamin tu tukang bayar pula hutang dia. Potong gaji apa semua. Asli boleh kau ni tukang beli barang. Ni banyak jenis lagu ni. Jadi kelompok yang tak patut hidup dalam masyarakat. Pupuk pok-pok ni hak cakap lebong, janji lebong ni buh pula bidung. Duduk situ. Biaya nyaku dia ni. Jadi menyusahkan orang. Aku mari lah, aku 3 mu tunggu lah. Tunggu tengok jalan apa. Kopak lari. Mulai beanyam nak tak lah mantap kalau tahu. Jadi menyusahkan orang, boleh dosa pula orang lain. Aku mari. Yang ni tak nak buat sama. Aku bayar lah. Banyak aku bayar. Tak bayar. Begitu juga dengan janji mereka itu kepada Allah. Ini berat. Dan orang-orang yang sabar ketika kesakitan, kesusahan, ketika kelaparan, ketika kefakiran. Sabar kita. Sabar ni maknanya hati tak marah. Walaupun kita berikhtiar untuk keluar daripada kesusahan, walaupun kita berikhtiar untuk berobat, tetap tak hilang nama sabar. Sebab sabar ni pekerjaan hati. Hati kata, aku reda ini daripada Allah.
Aku redha ini adalah kesesatan yang kena kepada aku pada hari ini. Atau bagi sabuk, maka tidaklah lebih. Tak? Dan ketika peperangan jangan lari. Ketika perang jangan lari. Ini juga ada masuk dalam kebajikan dan takwa yang dikira di sisi Allah. Bila dah berhadap dengan musuh jangan lari. Perang. Jangan lompat. Lompat dia kau. Zaman dulu lari daripada perang, ini lompat katok. Tengok hak mana boleh beri dia projek, hak tu je. Jadi kita buat ni perjuangan ni kerana Allah, bukan kerana untuk guru, bukan kerana ulama, bukan kerana ustaz, bukan kerana orang ramai masuk belah ni, bukan kerana aku duduk mengaji jauh, bukan, kerana Allah. Baru selamat. Kalau ikut kerana ustaz, kerana tu, kerana pimpinan, orang rosak kita. Bila orang atas kona, kita pun kona atas. Ikut itu je. Kerana Allah. Hatta tinggal aku seorang pun nak mempertahankan hudud, aku redha aku seorang nak tu. Lari daripada Quran hadis, aku tak mau ikut belaka. Jadi gitu. Guru, ustaz, mubalik, ulama hanya nak menyampaikan saja. Kepada kita ni ikut. Sebab tu banyak. Ni kona habis. Dulu sedap kan? Jangan lari dari peperangan. Peperangan yang ada pada kita sekarang ini perangan nafsu. Peperangan ini tembok peluru tak ada. Di Afghanistan, di Iraq, di Kashmir, di Patani kan. Tapi ada depan muka sini perjuangan lawan nafsu. Biarlah tak senang pun asal aku dak susah di akhirat. Perjuangan kau nak lawan nafsu. Orang lain ambil belaka kita biar tak ambil lah. Kat dia aku makan budi susah pula. Itu perjuangan lah tu. Nak lawan tu. Jihad nafsu. Maka mereka inilah orang-orang yang benar. Mereka inilah orang-orang yang takwa. Orang benar ni, inilah orang benar. Orang yang beramal kerana Allah. Orang yang beramal kerana disuruh oleh Allah. Sebab tu ulama-ulama buat penjagaan. Bila kita nak beramal, maka kita ingatlah aku buat ni kerana perintah Allah. Aku nak keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Kalau nak redha manusia, maka akhirat kita akan cari manusia di khalayak ramai. Yang kita nak redha dia hari tu, maka susah kita di padang mahsyar tak jumpa redha manusia. Dan kalau jumpa pun manusia dalam ramai-ramai, manusia dia kata aku tak boleh beri keredaan aku padamu hari ni. Tak boleh tolong sikit pun. Apa yang membuatkan aku? Wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Masa tak bakar tak kira. Hukum masa bakar. Masa tak bakar tak kira. Tak. Dia tak kira masa tak bakar. Bila bakar tu dia tertakluk pada hukum. Masa kita tak bakar, piah kita tak ada hukum. Dia pun sakut gitu. Tapi kita buat, kita bakar, kita buat piah atas kening, baru tu biar hukum. Tak sah setuju. Tadi masa piah sakut di rabak, tak ada hukum. Seluar kita panjang, masa kita jemur. Panjang kaki, 18 kaki lebih di bawah. Tapi bila kita bakar, kita gulung, kat labu putih. Masa gulung tu dikira masa kita bakar. Sebab hukum hakam ni, dia berkait dengan perbuatan kita tu. Sisi lengan, sisi pakaian tu dalam sembahyang. Dalam sembahyang, jangan sisi lengan maju. Dalam sembahyang. Disebut di dalam kitab Syarah Muslim. Jangan sisi lengan maju. Bukan haram, tak berdosa, makruh. Kita ambil wuduk, memang berhajat pada sisi lengan maju. Tidak berjeruklah lengan maju kita. Lepas pada ambil wuduk, kita buka balik lengan. Jangan kita tengok banyak orang semayang di sisi lengan maju. Masa semayang. Sisi masa nak pergi qada, lepas balik nak masuk dalam sah, bukalah. Ini disebut dengan jelas. Dalam kitab Bahrul Mazi sebut lagi jelas. Bahasa Melayu tu. Hukumnya adalah makruh. Buka balik lengan ni biar. Sebab bila kita sujud,
Dia sujud bersama dengan lain anggota kita. Kalau kita ikat gini, kita sujud dia kerah gitu. Tapi bila kita lepas lengan, kita sujud, dia sujud atas berayun-rayun. Dia seolah-olah tidak terikat. Dia kias dengan rambut. Nabi larang jangan ikat rambut ketika sembahyang. Rokok jenis ada sanggur, jenis ada tocang ekor kuda, orang darat. Bila nak sembahyang buka, jangan terikat, sunat. Bila dia sujud, segala rambutnya bergerak sama, tidak terikat. Sebab rambut ni bermohon minta kepada dia sungguh sama dengan dia. Aku nak sujud atas, aku nak sujud atas. Kalau kita ikat dalam sanggup, min tak bergerak dia. Lengan baju pun gitu juga. Lengan baju. Bukalah. Kadang-kadang kita dah ajar dengar, ni dengar dah lah. Tapi kadang-kadang dia tak ingat. Kita juga dah tak ingat. Apa ambil wuduk, bila tak mayang dah, baru teringat. Lengan baju duduk sisi. Bila teringat dalam semayang, dia boleh buka pula dalam semayang. Sama-sama pakai serban nak ambil fadilah. Hari tu dah ingat pakai serban duduk atas kepala baru. Takbir dah rakaat kedua baru teringat. Bahkan ada ulama kata tahiyat akhir dah baru teringat, maka boleh lagi pakai serban pada ketika tahiyat akhir. Ambil kain, lipat atas kepala jadi serban, baru salam. Dia kata dah juga ambil fadilah. Apa gitu semua. Orang sugi boleh tak? Dalam semayang baru teringat tak sugi. Boleh sugi dalam semayang. Jangan buat 3 kali berturut-turut. Fadilat ni sangat dituntut lah yang sebenarnya. Jadi boleh. Bila kita teringat dalam semayang, lengan baju duduk belipak, kita pun bukalah tengah semayang, ada masalah. Kerana tujuan yang disuruh syarak. Tak apa. Tak lewat kerja, tak ada kena-mena dengan semayang. Tengah semayang dia akad telefon. Dibuka kedai. Itu tak ada orang suruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillah.